الحاء حاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah berada bersama-sama dalam sesi live pada pagi ini, boleh bersedia. InsyaAllah hari ini kita akan sambung bacaan pada muka surat yang ke-63. Okey, 63 insya-Allah. Okey, jadi yang baru first time join, kita ucapkan selamat datang dan bersama-sama dalam sesi live pagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat insya-Allah pada jam 9 pagi untuk kita sama-sama baca Al-Quran dulu sebelum kita mulakan aktiviti-aktiviti harian kita, sama ada bekerja ataupun suri rumah dan sebagainya. Yang penting kita dapat memulakan pagi dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita akan mulakan hari ini pada muka surat 65. Okey, masih lagi surah Ali Imran, juzuk yang keempat. Kita baru masuk juzuk yang keempat. Jadi ada sebarang soalan ataupun yang berkaitan dengan hukum tajwid dan sebagainya yang tidak yang perlukan penjelasan, boleh komen dekat ruangan komen di bawah lah, insya-Allah. Okey, kemudian kita akan macam biasa, kita akan baca satu persatu ayat, kemudian kita baca terjemahan ayat tersebut, and then kita akan huraikan secara ringkas berkaitan dengan hukum tajwid yang berkenaan, insya-Allah. Okey, jadi sahabat-sahabat yang baru belajar Al-Quran, yang masih lagi merangkak-rangkak ataupun bertatih, insya-Allah boleh follow juga kita punya formula-formula yang akan dikongsikan sepanjang sesi live pada pagi inilah, insya-Allah. Okey, yang terlepas sesi-sesi sebelum ni sebenarnya boleh tengok balik sesi-sesi sebelum ni di YouTube lah. Okey, search saja Jom Mengaji Quran. Tapi kena jom dengan mengaji tu jarak, cuma mengaji Quran tu rapat. Sebab kalau tak nanti tak jumpa. Okey, boleh cubalah, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita akan
Kenapa live ni kena restrict pula ni dalam 10 minit. Okay. Mungkin ada tersilap sebut ni tadi ni. Okay, tuan-tuan dan puan, live ni macam kena restrict lagi 10 minit dia cakap. Restriction. Your live is not eligible for recommendation and restricted in search result for the next because it may contain low video quality or static imagery. This is line with lagi 8 minit dia akan end ke ataupun tak boleh jumpa. Tak apalah, kita baca je dulu. Kalau dia tertutup kena buat balik lah. Tak apa, insyaAllah kita mulakan pada muka surat yang ke-63. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan pada ayat yang ke 116 surat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okay, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, kita nampak dekat sini ada tanda ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. And then dekat sini ada mim yang bersabdu ataupun nun yang bersabdu, wajibul gunnah, baca dengan dengung 2 harakat. Okay, syai'a 2 harakat, kita berhenti, kena baca dengan 2 harakat. Kalau kita sambung tak perlu baca panjang lah, just dengung masuk ke dalam huruf waw, idgham ma'al gunnah. Okay, sama juga dengan nun yang bersabdu dekat sini, dengung 2 harakat. Okay, insyaAllah kita baca terjemahan. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Okay, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, kita tengok pada nun yang kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung. Di sini ikhfa hakiki. Kemudian ada perbezaan alif lam dekat sini dengan alif lam di sini. Ni alif lam qamariyah. Okay, lam yang tidak ada lam yang ada tanda mati, dan ni lam yang tidak ada tanda mati ataupun tidak ada sebarang tanda, maka alif lam syamsiyah. Okay, ni bacanya lam perlu dijelaskan. Ini lam tidak perlu dibaca dalam bacaan kita lah, tidak perlu dilafazkan. Okay. Kemudian ha ada tanwin yang tidak selari, tanwin baris bawah tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Di sini ada dengung ataupun tanwin
69, maka bacaan dia izhar. Bacaan izhar hamzah tersebut adalah salah satu daripada izhar halki, huruf izhar halki. Tanwin bertemu dengan hamzah, iaitu izhar halki, jadi bacanya jelas sirrun, sirrun. Okey, ini pun sama, tanwin tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Tanda ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, jadi 4 ataupun 5 harakat. Okey, mad jaiz munfasil. Kemudian fa'ahlakat. Kalau kita berhenti dekat sini, kena bunyi ha tersebut. Ha tu bukan bunyi baris, bunyi angin dia saja. Okey. Kemudian nun ada tanda mati. Jelaskan, bukan dengung dan sebagainya, jelas. Walakin anfusahum. Okay, sebab dia sama hukum dia dengan sirrun, jelas, iaitu izhar halqi. Okay, nun selepasnya bukan lam ataupun ra, nun kosong selepasnya lam bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat. Okay, itu saja. Kita tengok pada terjemahan. Perumpamaan harta yang mereka dermakan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandungi hawa yang sangat sejuk, yang menimpa tanaman milik sesuatu kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merosakkannya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Okey, baik. Ya ayyuhallazina amanu, kita tengok dekat sini ada tanda ombak, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 atau 5 harakat. Bitanatan, okey, mim yang bersabdu confirm kita dengar 2 harakat, wajibul gunnah. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung, iaitu ikhfa, bacaan ikhfa. Okey, khabalan waddu. Okey, khabalan ada tanwin yang tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung. Di sini idgham ma'al gunnah masuk dalam waw. Qabalan waddu. Okey. Kemudian qad badatil da, salah satu daripada huruf qalqalah, maka lantunkan. Okey, cuma lantunan tersebut lantunan yang kecil saja sebab qalqalah surah. Baghdha panjangnya berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Okey, sebab selepasnya bukan huruf bersabdu, wajibul gunnah dekat wajibul mad wajib muttasil. Min afwahihim, nun yang ada tanda mati baca terus dengan bacaan jelas, iaitu izhar. Min afwahihim. Okey. Kemudian qad, jumpa lagi huruf qalqalah, lantunkan sedikit sahaja. Qalqalah surah. Bayyana, hati-hati sebab bertemu 2 huruf sabdu yang berturutan. Nun yang bersabdu, ya, wajibul gunnah, baca dengan 2 harakat. Kemudian nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat. Dekat sini dua-dua ni ikhfa hakiki. Okey. Okey, baik. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar daripada kalanganmu, yakni seagama, sebagai orang kepercayaanmu, kerana mereka tidak akan berhenti untuk menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu, sesungguhnya telah nyata kebencian daripada mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka adalah lebih jahat. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Jangan kita bagikan kepercayaan ataupun jadikan kawan rapat lah untuk orang yang bukan seagama Islam yang kita. Okay.
ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Okey, baik. Ha antum. Dekat sini ni banyak ni. Ada tanda. Tanda apa dekat situ? Iaitu tanda ombak tu. Tanda mat. Okey, maka macam biasa ikut formula asal kita. Mat. Okey, mat selepasnya bukan huruf yang bersabdu. Okey, mat ataupun ombak ni selepas dia bukan huruf bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey, dekat sini ada huruf waw. Okey, kenapa kita tak panjang? Sebab dekat waw ni ada tanda mati. Okey, kalau waw ni kosong maka itu adalah waw mad. Kalau waw mad kita baca dengan panjang 2 harakat. Okey, sebab dekat sini bukan waw mad, maka kita tak boleh baca panjang lah. Terus dia baca ula. Tak perlu ula. Okey. Okey, sahabat-sahabat yang baru belajar, jadi fokus kepada formula-formula yang kita kongsikan lah dekat sini supaya dapat baca tu ikut formula yang kita kongsi, insyaAllah. Tak perlulah ingat nama-nama. Nama-nama tu saya sebut just untuk meraihkan sahabat-sahabat kita yang dah belajar ataupun sedang belajar kan, supaya kita ulang-ulang dapat ingatlah, insyaAllah. Okey, secara tak langsung. Okey. Kemudian kita nampak dekat sini bil kita bikullih. Okey, kalau kita berhenti walaupun ada tanda mat ni kan. Okey, kalau kita berhenti hujung dia ha. Kalau kita berhenti dekat sini kullih sahaja, tak perlu sebut kullihi. Okey, tak perlu. Okey, kalau kita sambung baru ha ni panjang. Kalau tak, matikan saja huruf ha. Itu untuk huruf ha saja. Kalau huruf lain kena matikanlah. Okey. Okey, kemudian kita jumpa lagi mat selepasnya bukan huruf yang bersadu. Okey, tanda ombak ni selepasnya bukan huruf bersadu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Nun yang bersabdu wajibul gunnah, baca dengung 2 harakat. Okey. Okey, ni tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Okey, nun yang bersabdu lagi wajibul gunnah, tak perlu kita perlu dengung 2 harakat. Kemudian alimum ada jumpa hukum iklab. Okey, iklab mim yang ekornya ke bawah. Kalau mim ekor ke tepi bukan iklab. Okey, mim ekor ke bawah iklab. Jadi cara baca dia bunyi huruf mim. Alimum bidhatis sudur. Sama ada nak rapat bibir ataupun ada regangan sedikit, ikut apa yang tuan-tuan perempuan belajar sebelum ni lah. Yang penting kena belajar dulu baru boleh amalkan yang mana-mana cara bacaan tersebut. Okey, insya-Allah kita tengok kepada terjemahan ayat yang kita baca tadi. Inilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit hujung jari kerana marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah. Alhamdulillah. Matilah kamu kerana kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ini kalau orang-orang kafir lah yang tidak suka kan kepada kita. Kita apa? Kita suka, maksudnya kita hormati dan sebagainya pada dia, tapi dia tidak buat yang sama kepada kita. Jadi Allah dah pesan lah, jangan jadikan mereka ni teman kepercayaan. Maksudnya orang rapat dengan kita lah. Okay? Kita jadikan orang yang rapat ataupun orang yang kita boleh percaya tu hanyalah orang yang beragama Islam, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, sekejap. In tamsaskum hasanatun lagi sekali. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in
تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Okay, kalau dengar tadi kan ada qalqalah pada hujung ni, muhit. Sebab apa? Sebab memang huruf ta tu salah satu daripada huruf qalqalah kan. Salah satu daripada huruf qalqalah. Jadi dekat sini adanya qalqalah kubra. Qalqalah kubra iaitu kita kena lantunkan dengan kuat. Qalqalah kubra kita lantunkan dengan kuat lah. Bezakan dengan qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni ibaratnya kita ada satu bola yang cukup angin, maksudnya memang keras lah kan, bola tu keras. Kemudian kita lempar pada dinding, dia terus melantun. Itu contohlah analogi untuk qalqalah sughra. Kalau macam muhit ni, muhit dia contoh untuk qalqalah kubra. Maka kita baca dengan seolah-olah bola yang sedikit kempis ataupun tak cukup angin lah, tak cukup angin, kita lempar pada dinding, dia akan lambat sikit untuk melantun. Dia akan lambat sikit melantun, maka itu analogi untuk qalqalah kubra. Atas ni banyak kita tengok ada tanwin kan. Tanwin yang tidak tanwin yang 99 ni dia adik-beradik ataupun satu kategori dengan tanwin yang tidak selari. Bila satu kategori, maksudnya bila kita tengok lepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Cuma sini ikhfa hakiki, di sini idgham ma'al gunnah. Tapi dua-dua ni dengung. Itu saja. Cuma untuk cara bacaan yang lebih tepat tu ada lagi lah. Macam ikhfa ni bacaan dia samar-samar. Yang ni idgham memasukkan dalam huruf yang berikutnya. Cuma untuk sahabat-sahabat kita yang baru belajar, just tahu je 99 ni maksudnya kita kena dengung kalau selepasnya bukan lam ataupun ra. Sama juga dengan nun mati, nun yang kosong. Nun mati ni ada dua, satu nun tu kosong, satu nun yang tidak, satu nun yang ada tanda mati. Kalau nun yang ada tanda mati terus kita baca jelas izhar. Kalau nun kosong macam ni, sama kaedah dia macam yang ni, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Cuma bacaan dengung dia tu dengan cara ikhfa, iaitu samar-samar. Innallah ada nun yang bersabdu, kita dengung 2 harakat sebab wajibul gunnah. Wajibul gunnah ni ada 2 je huruf dia, nun bersabdu ataupun mim yang bersabdu. Itu yang paling mudah untuk ingat lah, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita sambung lagi untuk terjemahan ayat yang kita baca tadi 120. Kita baca, kemudian baca ayat, kemudian kita baca terjemahan supaya kita fahamlah sedikit sebanyak berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan apa yang kita baca. Kan? Jika kamu memperoleh kebaikan, nescaya mereka bersedih. Tetapi jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka sedikit pun tidak akan menyusahkanmu. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita jadikan sahabat orang kafir itu sebagai orang kepercayaan, orang rapat dengan kita, maka dia orang ni sebenarnya suka lihat kita sedih, ataupun kita ni ditimpa bencana dan sebagainya lah. Kan? Kalau kita gembira, dia tak suka. Kalau kita sedih, dia suka. Itu sifat dia. Jadi Allah dah ingatkan kita supaya jangan jadikan orang kepercayaan, walaupun pada zahirnya kita nampak macam baik, kan? Macam tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Alhamdulillah. Wa id. Za ni bukan huruf qalqalah, maka kita hati-hati supaya tidak melantunkan pada huruf za mati. Ghadawta min tengok yang kita sebut tadi, nun ada tanda mati, maka kita baca dengan bacaan izhar. Min ahlik, dengan bacaan izhar. Kemudian di sini insya-Allah tak ada masalah.
Okay, kalau ada soalan ataupun tak faham nak baca certain ayat tu, boleh komen je. Okay, ni insyaAllah tak ada masalah. Okay, dekat sini ada tanwin 69. Maka sama kaedah bacaan dia dengan min ni. Nun yang ada tanda mati, bukan nun kosong ya. Nun ada tanda mati. Sama kaedahnya baca dengan nun tanwin yang 69 ni. Okay, di sini izhar halki lah, sama. Wallahu sami'un alim. Okay, mudah saja kalau kita dah faham formula untuk tanda baca ni, kita dah boleh baca Al-Quran dengan baik. Cuma kalau baru belajar tu mungkin pelan-pelan lah, 1-2 perkataan kita gabung kan. 1-2 perkataan kita gabung sekali. Tak perlu baca panjang-panjang. Untuk yang baru-baru belajar, tak perlu gabungkan 4, 5, 6 ayat dalam satu masa. Okay, sebab kita nak lancarkan dulu bacaan, kemudian kita upgrade lah. Itu cara dia kalau kita nak lancarkan lah. Okay. Dan ingatlah ketika engkau yakni Muhammad bertolak pada pagi hari, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang yang beriman. Pada medan pertempuran, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okay, peristiwa ni terjadi bila mana ketika perang Uhud. Okay, menurut ahli sejarah terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Okay, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah selesai surat yang ke-60. Sekejap, macam terlangkau. Kita patut mula 63 tadi. Terskip pula. Okay, kita terskip ni sebenarnya. Tuan-tuan perempuan pun tak perasan ni. Kita patutnya 63 ni. 63. Tu dia. Kita dah terskip 2 page. 63, 64 kita tak baca. Okay, kita nak sambung 66 ataupun kita nak 63 dulu. Cuba tuan-tuan dan puan-puan komen dekat bawah kalau boleh. Tak perasan pula kita terskip ni. 63 dengan 64 ni kita tak baca. Mungkin terselak. Saya pun macam tak berapa sedap hidung ni. Sesema sikit. So suara tu agak mengganggu sikit lah. Jadi kita nak sambung 63 ke 66. Esok kita sambung 63 dengan 64. Ke nak sambung 63? Kalau sambung 63 bermaksud esok kita sambung 64 dan 66. Tapi macam langkau-langkau tak best pula. Puan Nat 63. Tapi saya rasa 66 dululah Puan Nat. Kita sambung 66 dulu. Sebab dia tak best macam macam kesana ke sini. So kita habiskan 65, 66. Esok ingatkan balik lah. Takut saya terlupa nak baca 63, 64. Nanti kalau kita khatam tu, maksudnya kita skip 63, 64. Tak khatam lah maksudnya. Kita tak khatam bersama-sama dengan terjemahan surat 63, 64. InsyaAllah esok kita sambung 63, 64. Okay, baik. InsyaAllah kita sambung satu lagi. Okay, minta maaf lah suara kurang okey ni. Sesema sikit. Tak tahulah bau tumis ke ataupun apa, sejuk ke macam mana kan. Sekarang musim tak tentu. Jadi sama-samalah kita kena jaga kesihatan. Okay, InsyaAllah 66. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Idhammat طائفتان منكم أن تفشلا والله. sekali إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Okey, di sini ada huruf ta dengan huruf ta. Di sini ada huruf ta yang kosong, huruf ta. Okey, bagi memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau nampak huruf-huruf yang tidak ada sebarang tanda ni, kan? Tidak ada sebarang tanda macam ni, kalau kita nak sambung, maka abaikan saja huruf yang tidak ada tanda ni. Kecuali huruf alif, waw dengan ya lah. Kalau tak ada tanda tu bermaksud kena baca panjang. Tapi huruf selain tu, kalau tak ada tanda dan kita nak sambung bacaan tersebut, perlu baca
perlu abaikan saja. Terus je fokusnya kepada huruf yang berikutnya. Maksudnya terus masuk ke dalam huruf yang bersabdu selepasnya. Okey, idhammat ta, terus masuk dalam huruf ta. Okey, kalau tuan-tuan dan puan yang pernah dengar ataupun belajar, okey, di sini ada dalam kategori jenis-jenis idgham. Ni idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Okey, tempat keluar yang sama, makhraj yang sama, ta dengan ta ni tempat keluar dia sama, tapi mempunyai sifat huruf yang berbeza. Contoh yang paling mudah, ta ada sifat qalqalah, ta tidak ada sifat qalqalah. Okey, idgham mutajanisain. Jadi macam kita lah adik-beradik keluar pada perut ibu yang sama, tempat yang sama. Ta dengan ta pun sama, keluar daripada tempat yang sama, tapi memiliki sifat yang berbeza. Macam kita dengan adik-beradik kita yang lain memiliki sifat yang berbeza. Mungkin kita ni rajin sikit kan, puji kan, puji. Kita ni rajin sikit, tapi adik-adik kita rajin banyak. Macam tu lah, maksudnya beza dari segi sifatnya. Okey, kemudian macam biasa, yang ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca 4 ataupun 5 harakat. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung 2 harakat juga. Okey, dekat sini bacaan ikhfa lah. Saya cakap umum, bacaan dengung tu saya cakap secara umum. Cuma cara dengung tu kita ada ikhfa kan, bacaan dia dengung tapi samar-samar. Okey, kalau idgham pun dengung juga, tapi dengung dengan cara kita masuk ke dalam huruf berikutnya. Cuma kat sini saya nak mudahkan sahabat-sahabat kita yang baru nak belajar, okey, supaya ikut je formula tu, kita baca dengung. Dengung macam mana tu biar dulu. Yang tu belajar kemudian lah insya-Allah. Okey. Okey, tengok pada terjemahan ayat yang ke-122. Cepat sembuh Ustaz, saya pun demam hari-hari kena hujan. Oh, itulah Puan Nat, terima kasih banyak itulah Puan Nat pun sebab belajar kan, saya kenal lah diuji dengan banjir kan. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di pantai timur tu, semoga dipermudahkan lagi-lagi yang terlibat dengan banjir. Sebab saya pun memang kampung di pantai timur, cuma belum balik lagi lah. InsyaAllah akhir bulan 12 ni baru balik ke kampung. Harapnya jalan tu okey lah kan. Saya tak pastilah kalau sekarang ni ada jalan-jalan yang tutup ke arah Terengganu kan. Kalau sahabat-sahabat kita dalam ni ada yang area-area sana, ataupun yang ada dah balik kampung daripada KL ke Terengganu ke Kelantan ke kan, mungkin ada jumpa roadblock apa nama tu, banjir kan, boleh share jugalah kan. Okey, kita tengok terjemahan ayat 122. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin berundur kerana takut, padahal Allah adalah penolong mereka, kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Okey, maksudnya apa ni? Ketika dua golongan daripada pihak kamu, iaitu Bani Salamah daripada suku Khazraj dan Bani Harisah daripada suku Aus, kedua-duanya daripada barisan kaum muslimin. Okey, seterusnya. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Okey, kita tengok apa hukum tajwid yang berkaitan. Okey, dal, huruf dal sukun, dal sukun, qalqalah. Okey, cuma qalqalah dekat sini, kalau walaqad ni qalqalah kubra sebab berada di hujung perkataan. Okey, kalau bi badrin di tengah-tengah perkataan, qalqalah sughra. Bezanya adalah detakan tu lah, sama ada kuat ataupun sedikit perlahan. Okey, nun kosong macam biasa, kita guna formula nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, baca dengung. Okey, cuma dengung dekat sini ikhfa. Dan sini azillah. Okey, perhatikan ta ni ta bulat, bukan ta yang terbuka tu. Kalau ta terbuka ni macam ni, fattaqullah. Okay, kalau ta yang bulat macam ni, kita nak berhenti, maka bunyikan dia dengan bunyi ha, azillah. Okay, bunyi dengan bunyi ha. Kalau kita sambung barulah bunyi huruf ni, huruf ta, azillatun. Okay, kalau nak berhenti azillah, berhenti saja dengan bunyi huruf ha mati. Macam tu, bezakan. Sebab ada juga yang keliru tu dekat situ. Okay, 123. Walaqad nasarakumullah, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Okey.
Maksud apa ni? Keadaan lemah ni maksudnya keadaan kaum muslimin lemah kerana mereka sedikit dan kelengkapan mereka kurang ketika perang Badar ni lah. Kan? Cuma Allah tolong. Okay? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bila baca ayat ni kita teringat dengan sahabat-sahabat kita yang di Palestin, kan? Pejuang-pejuang dekat sana, walaupun dia punya senjata ataupun kelengkapan lah kita panggil kan, kelengkapan yang tak secanggih pihak musuh, tapi kalau kita tengok pada video-video yang dikongsikan oleh pejuang-pejuang dekat sana, kita rasa macam dia orang ni kuat lah, kan? Tapi kita percaya kekuatan tu sebenarnya Allah yang tolong, kan? Boleh jadi tembakan ataupun peluru-peluru yang dilepaskan tu ada bantuan daripada Allah, daripada malaikat yang bagi kena pada sasaran dia tepat. Sebab kalau kita tengok video tu memang semua yang kena tepat pada sasaran dia lah, kan? Jadi kita percaya, kita yakin dengan ayat yang ni. Kita ingat saudara-saudara kita dekat Palestin sana tu. Saya suka join dia punya Telegram tu, Cinta Syria tu, sebab dalam Telegram tu dia sharekan yang setakat ni saya jumpa Telegram Cinta Syria tu, Cinta Syria Malaysia tu paling cepat update lah setakat ni lah. Saya tak pasti kalau tuan-tuan perempuan ada join yang Telegram lain yang update dia tu berkenaan isu-isu dekat sana tu cepat. Setakat ni saya jumpa Cinta Syria Malaysia yang paling cepat dia punya Telegram tu update berkaitan dekat sana. Jadi saya nak bagi tahu ni contoh-contoh keadaan yang kita boleh tengok realiti sekarang lah dengan contoh yang kita tengok ayat 123 ni. Kemudian saya suka juga tengok poster-poster yang dikeluarkan oleh pejuang-pejuang, kan. Tuan-tuan dan puan pun boleh tengok poster-poster tu disertai dengan ayat-ayat Quran. Jadi ayat-ayat Quran tu kita boleh relate dengan apa yang dia orang explain ataupun huraikan. Benarlah firman Allah berkaitan dengan ni daripada surah. Dari situ kita dapat tengok kaitan ayat tu dengan kejadian yang terjadi dekat dunia sekarang ni, ataupun lebih spesifik yang terjadi pada saudara-saudara kita dekat sana, kan, yang para pejuang kita tu dia tak takut. Sebab apa? Sebab dia ada dua pilihan je, sama ada dia mati syahid ataupun dia menang. Dua je. Kalau musuh dia tak ada tujuan dan sebagainya. Banyaklah kita nak cerita kalau situ. Okay, tak habis nanti. Okay, kita sambung. Auzubillahi minasyaitanir rajim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Okey, huruf za yang sukun, hati-hati macam biasa, jangan lantunkan sebab bukan qalqalah. Okey, kemudian nun yang kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung. Dekat sini bacaan dengung tersebut adalah idgham ma'al gunnah, masukkan dalam huruf ya. Okey, kemudian mim yang kosong. Okey, mim yang kosong dekat sini ada hukum mim mati. Mim mati ikhfa syafawi dekat sini. Mim mati bertemu dengan ba, rabbukum bisalah, kena dengung dua harakat. Sama bacaan dia dengan bacaan ikhlas. Sekiranya tuan-tuan dan puan pilih pandangan mulut atas, bibir atas dan bibir bawah rapat. Okey. Mim yang bersabdu macam biasa wajibul gunnah. Ombak ataupun mat selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung. Dekat sini dengungnya ikhfa hakiki. Okey, senang saja. Kita explain secara ringkas tapi kita berulang. Okey, berulang supaya tuan-tuan dan puan ingat. Ingat formula tu, kemudian ingatlah ayat. Kalau yang advance sikit boleh ingat nama-nama hukum tajwid yang saya sebut. Okay, jadi yang baru nak belajar ataupun dah belajar pun boleh faham insyaAllah. 124. Ingatlah ketika engkau yakni Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, adakah tidak cukup bagimu bahawa Allah membantumu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan daripada langit? Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min. Okey, ni kena tekan sikit sebab mim yang bersabdu. Okey, lagi sekali. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum
بخمسة آلاف من الملائكة. Tak sebab nafas. Kita ulang balik بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Okay, macam biasa, tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat boleh baca. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, baca dengung, ikhfa hakiki di sini. Okay, kemudian tasbiru ni ada waw, hati-hati ya, kena panjangkan 2 harakat. Kemudian wayatukum, okay, ada mim yang bersabdu. Mim bersabdu wajibul gunnah. Sini wajibul gunnah, ataupun boleh juga kita kata idgham syafawi, dan boleh juga kita kata dekat sini idgham mislan sawir. Sebab mim bertemu dengan mim, kan? Dia huruf yang sama bertemu. Okey, min fawrihim, nun mati selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung dekat sini dengan dengung ikhfa hakiki. Yumdidakum, da sukun qalqalah. Okey, salah satu daripada qalqalah, cuma surah sebab berada di pertengahan perkataan. Okey, mim yang ada tanda mati macam nun yang ada tanda mati juga kita baca dengan jelas. Kemudian rabbukum bi khamsati alaf. Okey, idgham ikhfa syafawi, baca seperti iqlab sekiranya pilih pendapat bibi atas bibi bawah rapat. Fim minal malaikah. Okey, wajibul gunnah ataupun idgham al gunnah pun boleh. Tanwin bertemu dengan mim. Okey, yang penting gunnah lah kena masuk, kena baca dengung. Okey. Dan ombak ataupun mat selepasnya bukan huruf bersadu, 4 ataupun 5 harakat. Okey. 125. Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerangmu dengan tiba-tiba, nescaya Allah menolongmu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Ni maksudnya sekiranya kamu sabar ketika perang Badar tu lah, Allah akan bagi 5,000 malaikat. Tapi kejadian waktu tu, tentera yang Nabi Muhammad SAW suruh tunggu kan dekat atas bukit ataupun gunung tu, bukit, kan, dia turun sebab tak sabar. Jadi tak sampailah pertolongan 5,000 malaikat. Okey, 126. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Okey, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ, yang ni biasa, insyaAllah tak ada apa-apa isu. Okey, kemudian busyra ni ada juga yang keliru. Jadi jangan sebut busyraya ya. Sebab yang ini bukan baris, ni tanda mat saja. Jadi busyra 2 harakat saja. Kemudian dekat sini tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati. Ta dengan ta, ta ni biasa, ta ni kena tebal. Jadi kena hati-hati, sempurnakan bunyi ta dulu baru masuk dalam ta tu. Okey, kalau tak kita akan jadi ta dua-dua. Walitatma'in. Kalau walitatma'in bermaksud 2 huruf ta. Kat sini ta bukan ta, walita. Walitatma'in, ta, walita, macam tu. Walitatma'inna qulubukum bih. Okey, pastikan ta disebut dulu, kemudian baru masuk dalam ta ni, dan disertakan dengan lantunan lah. Okey, kemudian nun yang bersabdu wajibul gunnah, dengung 2 harakat. Mim bertemu dengan ba, ikhfa hakiki, maka kita baca dengung tapi dengan kadar dengan cara bacaan ikhfa. Ikhfa ataupun sama dengan bacaan iqlab lah, kalau pendapat bibi atas bibi bawah yang rapat. Okey. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Okey, وَمَن نَصْرُ, lam ini kosong, okey, alif lam syamsiah dekat sini kan, terus masuk dalam huruf bersabdu وَمَن نَصْرُ. Okey, وَمَن نَصْرُ إِلَّا. Kemudian nun ada tanda mati macam biasa, jelaskan tidak perlu dengung. Nun yang kosong baru kita dengung kalau selepasnya bukan lam ataupun ra. Itu saja, senang saja kita belajar ikut formula-formula ataupun tanda saja, insya-Allah. Mudah. 126.
Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu menjadi tenang, dan tidak ada kemenangan itu selain daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey. Sekejap minta maaf. Kita punya kesihatan kurang baik sikit. Tapi tak apa, sikit lagi insya-Allah. ليقطع طرف sekali lagi auzubillahi minasyaitonir rajim ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Okey, huruf qaf salah satu qalqalah pastikan ada lantunan liyaqta'a. Okey, lantunannya surah saja kecil sebab dia berada di pertengahan kalimah. Okey, tarfa, ingat tanwin yang tidak selari, kalau selepasnya bukan lam ataupun ra maka baca dengung. Dengung dekat sini idgham. Ataupun baca masuk dalam huruf mim ni dua harakat. Okey, ombak ataupun ada tanda mat macam ni, selepasnya bukan huruf yang bersadu maka baca 4 ataupun 5 harakat. Nun kosong selepasnya huruf bukan lam ataupun ra maka baca dengung dengan 2 harakat. Di sini bacaan ikhfa. Okey, ada lagi mat ataupun ombak selepasnya bukan sabdu, huruf bersadu 4 ataupun 5 harakat. Okey. Okey, baik. Kita baca terjemahan ayat 127. Pertolongan Allah dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apa-apa pun, iaitu dengan terbunuhnya 70 pemimpin mereka dan tertawannya 70 orang pemimpin 70 orang lainnya. Okey, sambung sikit lagi. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Okey, sebelum tengok terjemahan, tengok dulu. Kita ada contoh ni, kita tak banyak jumpa contoh 69, tanwin 69 ayat ini. Okey, tanwin 69 sama adik-beradik dengan nun yang ada tanda mati. Okey, nun ada tanda mati. Jadi adik-beradik dia tanwin 69 ataupun baris tanwin yang selari atas ataupun bawah tak kisah. Okey, jadi cara baca dengan izhar, iaitu jelas syai'un, tak perlu dengung. Okey, tak perlu dengung. Okey, macam biasa nun bersadu dengung 2 harakat wajibul gunnah. 128. Itu bukan menjadi urusanmu yakni Muhammad, adakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, kerana sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Okey, menurut riwayat Bukhari, turunnya ayat ini kerana Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebahagian pembesar musyrikin dan membinasakan sebahagian yang lain. Alhamdulillah. Okey. ولله ما في السماوات وما في الأرض. Okey, pastikan tidak ada lantunan pada huruf dad ni sebab bukan qalqalah. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Okey, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, sama juga. Okey, nun selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung dengan sini idgham ma'al gunnah. Okey, yasha ada tanda mat ataupun ombak ni selepasnya bukan huruf bersadu maka baca 4 ataupun 5 harakat. Cuma kalau kita nak berhenti boleh baca sehingga 6 harakat untuk mat wajib muttasil ni lah. Mat dengan hamzah ni bertemu dalam satu kalimah. Okey, kemudian tanwin yang 99. Alhamdulillah. Tanwin 99 dia adik-beradik dengan tanwin yang tidak selari, kan? Ataupun nun yang kosong. Maka adik-beradik tersebut selepasnya huruf lam ataupun ra maka tak boleh dengung. Okey, tak boleh dengung. Okey, kalau selepasnya bukan lam ataupun ra maka kita baca dengung, kan? Tapi dekat sini ra. Baca dengan idgham, iaitu masuk dalam huruf ra. Ghafurur Rahim.
Okey, 129. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni sesiapa yang dikehendaki dan mengazab sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. Okay, pastikan dot ni bukan tidak ada lantunan sebab bukan qalqalah. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. Okay, satu lagi huruf A ni, huruf hamzah ni jangan bunyi O Sebab apa bunyi O tu? Sebab huruf dot ni huruf tebal. Jadi tak boleh bunyi O. Dia A. Al baru masuk dalam dot. Okay, sempurnakan dulu huruf hamzah tersebut. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat kali ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu berjaya. Okay, yang dimaksudkan dengan riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebahagian besar ulama bahawa riba nasi'ah haram selama-lamanya walaupun tidak berlipat kali ganda. Okay, sikit lagi. Hidung dah tak bagi kerja sama dah ni. Sikit lagi. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Okay, nun bersabdu, wajibul gunnah, dengung 2 harakat, tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Dan peliharalah dirimu daripada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Okay, ayat terakhir. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Okay, hukum tajuk sikit. Okay, insyaAllah tak ada masalah. Okay, war-rasul, lam kosong, tak perlu baca, masuk dalam huruf ra bersabdu. Okay, kemudian dekat sini hujung-hujung ayat ni kan kita ada hukum ma'arid li sukun, boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okay, sebelum huruf ni ada huruf mat, alif, waw ataupun ya yang kosong, tidak ada tanda, maka kita panggil situ huruf mat kan. Kalau kita berhenti boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Dan ta'alah kepada Allah dan Rasul, yakni Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Sadaqallahul azim. Okay, Alhamdulillah, sahabat tuan-tuan dan puan-puan, kita dah selesai pada muka surat 66. Kita terskip sebenarnya kan, kita 63, 64 tak baca. Kita terskip hari ni 65 terus. Tak tahu macam mana, angin terselak ke dan sebagainya. Apa, insyaAllah esok kita sambung 63, 64. Kemudian lusa kita sambung 67. Okay, boleh ingat-ingatkan lah insyaAllah. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi live pada pagi ini, atas keadaan yang macam kurang baik. Yang sesama, mungkin sahabat-sahabat kita pun ada sesama demam dan sebagainya. Saya doakan supaya diberikan kesembuhan segera untuk kita jalani hidup dan ibadat dengan lebih baik, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat yang baru first time join, boleh follow kita punya TikTok dan juga follow kita punya live bacaan, terjemahan dan juga tajwid setiap hari Isnin hingga Jumaat lah, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa urusan dan sebagainya, kita akan on live pada 9 pagi sehingga 10 pagi setiap Isnin sehingga Jumaat. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad, tuan-tuan dan puan-puan boleh spend masa dengan family untuk baca sama-sama pagi tu kan. Lepas dah baca, boleh jalan-jalan ke, balik kampung ke dan sebagainya, baru best lah orang kata, kan. Baru kita rasa diberkati, masa pun berkat dan sebagainya, dapat buat banyak perkara dalam masa yang singkat, insyaAllah. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang join sepanjang sesi daripada pagi tadi. Dan ada kekurangan sikit. Cuma tadi ada restriction, saya ingatkan dia end live, tapi rupanya tak end. Okay, Alhamdulillah, tak apa. Ni Allah tolong jugalah, kan. Jadi insyaAllah jangan lupa kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang dalam pergolakan dekat sana. Semoga mereka diberi kekuatan, dan sebenarnya kita sekali lah, dan diberikan kekuatan untuk jaga amalan-amalan kita, bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang, berbanding dengan sahabat-sahabat saudara kita dekat sana tu banyak sangat kekurangan.
secara duniawinya. Jadi kita kena bersyukur banyak-banyak, sentiasa doakan. Doa kunut nazilah tu boleh amalkanlah setiap kali akhir rakaat tu, boleh baca insya-Allah. Okey. Jaga diri juga Puan Nat, masih lagi kalau banjir dan sebagainya, semoga dipermudahkan urusanlah untuk semua-semua insya-Allah. Itu saja, kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.